Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Kami daripada kumpulan yang kedua dan pada hari ini kami akan membentangkan tentang ulang kaji bagi setiap tajuk perbentangan. Sebelum kumpulan kami memulakan pembentangan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Yang pertama terdiri pada saya sendiri iaitu Muhammad Al-Amin bin Muhammad Sukri bernombor matrik 155672 dan ahli kumpulan yang kedua ialah Nur Zulaika binti Muhammad Zapuan bernombor matrik 157119. Saya mulakan pembentangan pada hari ini dengan topik yang pertama sekali kita belajar iaitu perkembangan pendidikan dan kewujudan sekolah pelbagai aliran. Di sini kita boleh lihat bahawa perkembangan pendidikan ini berlaku pada 5 zaman. Yang pertama ialah zaman pra-merdeka, yang kedua zaman pasca merdeka, yang ketiga ialah zaman dasar ekonomi baru, yang keempat ialah dasar pembangunan negara dan yang kelima ialah zaman dasar wawasan negara. Persoalan yang utama, apakah faktor yang telah mempengaruhi perkembangan bagi setiap zaman ini? Kita pergi kepada zaman yang pertama iaitu zaman pra-merdeka. Apakah faktor yang telah mempengaruhi perkembangan pada zaman pra-merdeka ini? Yang pertama sekali ialah penubuhan sekolah vernacular. British ini telah melaksanakan dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal pentadbiran dan juga telah mengamalkan dasar pecah dan perintah. Disebabkan oleh ini, pelbagai sekolah vernacular telah muncul seperti sekolah vernacular Tamil, sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular Melayu dan sekolah vernacular Inggeris. Faktor yang kedua ialah kewujudan enakmen pendaftaran British. British ini telah mewujudkan enakmen pendaftaran ini bagi mengawal setiap aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh setiap sekolah vernacular. Faktor yang ketiga ialah penubuhan sekolah Nippon Go. Seperti mana yang kita tahu, sebelum kita ni merdeka, kita ni telah dijajah oleh Jepun. Jepun ni telah mewujudkan sekolah Nippon Go bagi merealisasikan impian Jepun, iaitu adalah untuk membangunkan kemakmuran Asia Raya. Yang keempat ialah penubuhan jawatan kuasa. Antara jawatan kuasanya ialah laporan BAS, laporan Venhu, ordinar pelajaran dan juga laporan razak. Seterusnya kita beralih kepada zaman yang kedua iaitu zaman pasca merdeka. Apakah faktor yang telah mempengaruhi perkembangan pada zaman pasca merdeka ini? Faktor yang pertama ialah disebabkan oleh penubuhan Ordinan Pelajaran 1957. Penubuhan Ordinans Pelajaran 1957 ini telah diadakan oleh kerajaan adalah bertujuan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan penduduk tanah Melayu ketika itu. Faktor yang kedua ialah penubuhan jawatan kuasa Rahman Talib. Penubuhan jawatan kuasa Rahman Talib ini adalah untuk mengkaji semula perakuan laporan razak. Faktor yang ketiga ialah dasar pendemokrasian pendidikan. Dasar ini adalah dilakukan supaya setiap individu ini diberikan peluang dan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Seterusnya kita beralih kepada zaman yang ketiga iaitu zaman dasar ekonomi baru. Antara faktor yang telah menyebabkan perkembangan pada zaman dasar ekonomi baru ini, yang pertama ialah penubuhan jawatan kuasa kabinet mengkaji dasar pelajaran. Penubuhan jawatan kuasa ini adalah untuk mengkaji keberkesanan sistem pelajaran yang sedia ada. Yang kedua ialah kewujudan kemudahan fizikal dan infrastruktur di luar bandar. Dengan adanya kemudahan seperti ini, ia dapat menyediakan peluang pendidikan yang sama rata kepada setiap orang. Yang ketiga ialah dengan kewujudan KBSR dan KBSN. Kewujudan KBSR dan KBSN ini adalah sebagai alat perpaduan bagi menyatukan setiap orang tidak kira dari kaum yang berlainan. Yang keempat ialah faktor pendidikan sains dan teknikal. Kewujudan pendidikan sains dan teknikal ini adalah bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang pakar. Beralih kepada zaman yang keempat iaitu zaman dasar pembangunan negara. Antara faktor yang telah menyebabkan perkembangan pada zaman dasar pembangunan negara ini, yang pertama ialah pengubalan dan
pindahan akta berkaitan dengan pendidikan. Hal ini dilakukan adalah untuk menyatukan kanak-kanak sekolah daripada pelbagai kaum. Yang kedua ialah penubuhan sekolah lestari. Perubahan sekolah lestari ini adalah untuk merekakan semula institusi pendidikan serta pembelajaran secara menyeluruh. Yang ketiga ialah penaiktarafan kelayakan guru. Penaiktarafan ini dilakukan adalah untuk menggalakkan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Yang keempat ialah penaiktarafan MPSI kepada UPSI iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris. Penaiktarafan ini dilakukan adalah untuk memajukan latihan guru serta memartabatkan bidang perguruan. Yang kelima ialah faktor penaiktarafan sekolah menengah vokasional kepada sekolah menengah teknik. Penaiktarafan ini dilakukan adalah untuk memperkembangkan bidang sains dan juga teknologi. Seterusnya kita beralih kepada zaman yang kelima, iaitu zaman dasar wawasan negara. Antara faktor yang telah menyebabkan perkembangan pada zaman dasar wawasan negara ini, yang pertama ialah kewujudan Akta Pendidikan 1996. Kerajaan ini ingin memantapkan lagi sistem pendidikan yang sedia ada melalui Akta Pendidikan 1996. Faktor yang kedua ialah kewujudan program JCOF. Kewujudan program JCOF ini adalah bagi memastikan murid Islam ini menguasai JCOF. JCOF ini bermaksud Jawi, Al-Quran, bahasa Arab dan juga fardu ain. Seterusnya faktor yang ketiga ialah kewujudan KPTN. KPTN ini ingin membangunkan lagi sistem pendidikan yang sedia ada ke arah yang lebih baik. Yang keempat ialah faktor pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris ini diadakan adalah untuk memastikan negara kita tidak ketinggalan dalam globalisasi dunia. Seterusnya kita beralih kepada topik pembelajaran kita yang kedua, iaitu falsafah pendidikan kebahasaan ataupun dikenali sebagai FPK. Definisi falsafah pendidikan kebahasaan ini adalah satu usaha kerajaan untuk membangunkan lagi taraf pendidikan di Malaysia. Falsafah pendidikan ini juga boleh diertikan sebagai pedoman arah tuju atau pandangan terhadap perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu pendidikan merupakan suatu usaha berterusan. Pendidikan ini merupakan satu proses pemrolehan dan pemindahan pengetahuan nilai-nilai murni serta mendapatkan kemahiran. Pembelajaran yang dinyatakan dalam FPK ini sebenarnya bukan berhenti di sekolah, malah ianya berterusan sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi dan seterusnya sepanjang hayat. Yang kedua ialah memperkembangkan potensi individu. Pendidikan ini memainkan peranan penting dalam memperkembangkan potensi individu dan ia perlu dirancang terlebih dahulu dan dilaksanakan dengan teratur dan bersungguh-sungguh. Pelibatan pelajar ini boleh kita perhatikan dalam kegiatan sukan, kelab, persatuan dan juga pakaian seragam. Falsafah pendidikan ini menyentuh serta memperkembangkan potensi individu adalah sangat diperlukan oleh para pelajar. Seterusnya, kita pergi kepada kepentingan falsafah pendidikan kebahasaan. Kepentingan yang pertama ialah mengamalkan kemahiran profesional. Yang kedua ialah berusaha meningkatkan penguasaan bidang ilmu dan kemahiran. Yang ketiga ialah cenderung mengamalkan pengajaran yang efektif. Yang keempat ialah melahirkan guru yang berkualiti dari aspek sosial. Dan yang kelima ialah berpegang teguh kepada agama. Seterusnya, kita pergi kepada aplikasi falsafah pendidikan kebahasaan dalam pendidikan. Antara aplikasi yang boleh kita katakan ialah yang pertama ialah prasarana yang berkualiti. Yang kedua ialah aplikasi teknologi yang canggih, iaitu penggunaan ICT. Dan yang ketiga ialah kurikulum yang bersesuaian dengan perkembangan terkini. Okey, kita pergi kepada topik pembelajaran kita yang ketiga, iaitu Matlamat Kementerian Pendidikan dan juga Dasar-Dasar Malaysia. Seperti mana yang boleh kita lihat, di sini rancangan Malaysia ini bermula daripada rancangan Malaysia yang pertama, itu bermula dari tahun 1966 hinggalah rancangan Malaysia ke-10 yang berakhir pada tahun 2015. Setiap rancangan Malaysia ini mempunyai matlamatnya yang tersendiri. Bagi rancangan Malaysia yang pertama, matlamatnya adalah untuk memantapkan serta menaiktarafkan sistem pendidikan. Rancangan Malaysia yang kedua pula adalah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk mengeratkan perpaduan, menyediakan peluang pendidikan dan latihan serta
menggiatkan penggunaan sains dan juga teknologi. Terusnya, bagi rancangan Malaysia yang ketiga adalah meningkatkan pemumpukan perpaduan kebangsaan melalui penggunaan bahasa Melayu, menanamkan nilai kebangsaan melalui pendidikan dan juga menggiatkan penggunaan sains dan teknologi. Bagi rancangan Malaysia yang keempat pula, matlamatnya adalah menjadikan pendidikan sebagai alat pemumpukan perpaduan di samping menggalakkan penyertaan semua kaum, tak kira kaum Melayu, India ataupun Cina. Bagi rancangan Malaysia yang kelima pula adalah untuk melahirkan individu yang berpengetahuan, terlatih serta mahir bagi memenuhi keperluan tenaga Malaysia. Terusnya adalah rancangan Malaysia yang keenam. Rancangan Malaysia keenam ini adalah untuk membasmi kemiskinan dan juga penyusunan semula masyarakat. Terusnya, ianya juga bagi meningkatkan mutu pendidikan dan latihan bagi membentuk tenaga kerja dengan kebolehan teknik yang pelbagai. Rancangan Malaysia ke-6 ini juga menekankan untuk melahirkan warga negara yang bertanggungjawab. Seterusnya ialah rancangan Malaysia yang ketujuh, itu matlamatnya adalah untuk memperkukuhkan serta memperbaiki sistem pendidikan dan latihan. Rancangan Malaysia ketujuh ini turut menekankan kualiti dan kuantiti keluaran bagi memenuhi keperluan tenaga Malaysia serta meningkatkan peluang pendidikan di kawasan luar bandar dan terpencil. Bagi rancangan Malaysia yang ke-8 pula adalah untuk membangunkan sistem pendidikan dan latihan yang cekap serta responsif. Seterusnya, pengajaran mengenai nilai-nilai etika dan moral melalui kurikulum dan latihan guru. Dan seterusnya adalah untuk meningkatkan kefasihan dan kemahiran berbahasa Inggeris di peringkat sekolah. Bagi rancangan Malaysia yang ke-9 pula ialah meningkatkan pembangunan modal insan demi memacu transformasi negara ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. Seterusnya adalah penekanan program serta projek bagi menambah baik sistem pendidikan serta meningkatkan inovasi dan memastikan pembangunan modal insan yang menyeluruh. Akhir sekali kita pergi kepada matlamat rancangan Malaysia yang ke-10, iaitu untuk memperkukuhkan sistem pendidikan dan latihan bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak itu tadika sehinggalah peringkat pengajian tinggi. Seterusnya ialah menyediakan infrastruktur pengajaran dan pembelajaran yang terbaik. Dan yang ketiga ialah memastikan kualiti guru dan tenaga pengajar ini mencapai tahap yang sewajarnya. Seterusnya kita beralih kepada pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Seperti yang mana anda boleh lihat, terdapat tiga gelombang, iaitu tiga gelombang bermula dari gelombang pertama, kedua dan ketiga. Saya akan mulakan dengan gelombang yang pertama, itu pada tahun 2013 hinggalah 2015. Penekanan gelombang pertama ini adalah untuk mengubah sistem dengan menyokong guru dan memberikan tumpuan kepada kemahiran utama. Gelombang pertama ini juga antara langkah-langkah yang telah dilaksanakan adalah dengan meningkatkan standard pengajaran melalui bimbingan guru secara khusus, mereka bentuk semula soalan peperiksaan, mengukuhkan kualiti pendidikan STEM, mengukuhkan penguasaan kemahiran berbahasa Inggeris, melaksanakan One Best Net, serta merombak IPG dan latihan praperkhidmatan dan meningkatkan standard kemasukan bagi guru baru. Seterusnya ialah gelombang kedua yang berlaku pada 2016 hinggalah 2020. Gelombang kedua ini lebih menekankan kepada pemacuan peningkatan sistem. Antara langkah yang telah dilaksanakan, yang pertama ialah melaksanakan kurikulum standard sekolah menengah KSSM dan juga kurikulum standard sekolah KSSR. Yang kedua ialah meningkatkan bimbingan dan sokongan guru kepada guru bagi penambahbaikan penyampaian pengetahuan, kemahiran dan nilai merentasi semua aspek, tidak kira kurikulum ataupun aspek akademik. Yang seterusnya ialah memperluas pilihan pendidikan vokasional. Perluasan pilihan pendidikan vokasional ini dilakukan adalah untuk membekalkan pendidikan vokasional swasta, tidak kira swasta ataupun kerajaan, untuk meningkatkan kemahiran serta tenaga pakar. Akhir sekali kita beralih kepada gelombang yang ketiga, itu yang mana berlaku sekarang, itu pada tahun 2021 hinggalah tahun 2025. Penekanan gelombang ketiga ini adalah kepada pengajakan ke arah kecemerlangan melalui peningkatan keluasan operasi. Antara langkah yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan program dan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khusus di seluruh negara untuk meningkatkan standard pembelajaran secara berterusan. Yang kedua ialah memupuk budaya kecemerlangan profesional, keteladanan rakan setugas.
iaitu guru dan pemimpin sekolah ni saling membimbing, berkongsi serta memastikan rakan setugas ni mempunyai tanggungjawab bagi memenuhi standard profesional. Yang ketiga ialah mempertingkatkan pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi dari segi pelaksanaan kurikulum dan pengurusan kewangan. Ianya bagi kebanyakan sekolah yang layak sekiranya tidak kepada semua sekolah. Dan yang keempat ialah memperkasakan kementerian dan menginstitusikan transformasi melalui pengukuhan kemajuan kerjaya pegawai kementerian. Seterusnya, kita akan masuk kepada topik keempat pembelajaran kita, iaitu guru dan alam pendidikan. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan profesionalisme guru? Pembangunan profesionalisme guru ini berdasarkan Educational Resources Information Center, itu ERIC, merupakan aktiviti yang mempertingkatkan pertumbuhan profesional seorang pendidik. Aktiviti-aktiviti ini mungkin termasuk dalam pembangunan pribadi, pendidikan berterusan dan pendidikan dalam perkhidmatan serta kolaborasi di antara rakan sebaya, kumpulan belajar dan juga bimbingan rakan sebaya. Yang kedua, kita akan pergi kepada kepentingan pembangunan profesionalisme guru. Antara kepentingan yang pertama ialah untuk meningkatkan keberhasilan murid bagi memenuhi keperluan pasaran tenaga kerja untuk abad yang ke-21. Yang kedua ialah untuk memperoleh pengalaman baru melalui aplikasi pengetahuan dan kemahiran terkini. Yang ketiga ialah untuk membangunkan potensi bakat dan kualiti diri staf guru di negara berpencapaian tinggi dalam bidang pendidikan. Yang keempat pula ialah meningkatkan kapasiti pembelajaran kendiri dan pembelajaran sepanjang hayat supaya dapat memberikan sumbangan secara berterusan dan berkesan. Dan yang kelima ialah untuk memenuhi kepuasan kendiri melalui peningkatan imej profesional dan kemajuan kerjaya. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan bagaimanakah cara guru untuk meningkatkan kemahiran ataupun kompetensi seorang guru tersebut. Antara kemahiran yang pertama ialah kemahiran belajar. Setiap guru ini hendaklah mempunyai kebolehan menerima isyarat dengan tepat, memproses maklumat yang diterima, menyimpan dalam stok ingatan dan mengaplikasikannya untuk menyelesaikan masalah. Kemahiran yang kedua ialah kemahiran berfikir. Setiap guru inilah cekap menggunakan akal untuk menjalankan proses-proses pemikiran seperti pandai beza, menghuraikan dan lain-lain. Kemahiran yang ketiga ialah kemahiran pemudah cara. Para guru ini hendaklah menjadi fasilitator yang mampu membimbing, memotivasi serta menggerakkan orang lain. Kemahiran yang keempat pula ialah kemahiran mengajar. Tidak dapat dinafikan bahawa tugas guru itu memanglah untuk mengajar. Setiap guru ini hendaklah berupaya membentuk aktiviti pengajaran yang sistematik, menarik dan berkesan. Yang kelima pula ialah kemahiran merancang. Setiap guru ini hendaklah menentukan objektif pelajaran, memilih isi pengajaran dan strategi mengurus kemudahan untuk menjalankan aktiviti pengajaran. Yang keenam pula ialah kemahiran berkomunikasi. Komunikasi ini tidak kira secara lisan ataupun gerak tubuh serta bertulis. Setiap guru ini hendaklah mahir dalam berkomunikasi. Yang ketujuh pula ialah kemahiran mengurus. Setiap guru ini hendaklah mampu mengurus bilik pelajar, kemudahan fizikal serta bahan-bahan pengajaran dan sebagainya. Yang ke-8 pula ialah kemahiran menilai ataupun mentaksir. Setiap guru ini hendaklah mampu menilai atau mentaksir pelajar mereka ini berdasarkan kemampuan serta bakat pelajar tersebut. Dan yang ke-9 itu akhir sekali, itu kemahiran ICT. Seiring dengan zaman sekarang, setiap guru ini hendaklah mahir dalam menggunakan teknologi maklumat untuk berinteraksi bersama pelajar secara kerap bagi memantau gerak kerja pelajar. Seterusnya, kita akan pergi kepada topik pembelajaran kita yang kelima, iaitu kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia dan implikasinya dalam alam persekolahan. Pertama sekali, kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran abad yang ke-21 ataupun lebih dikenali sebagai PAK21. Pembelajaran abad ke-21 ini merupakan menekankan kemahiran pemikiran kritikal, komunikasi, kolaborasi dan juga kreativiti. Melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013, anjakan ketiga, murid hari ini akan mewarisi dunia yang penuh dengan ancaman hebat, daripada kemusnahan alam sekitar hinggalah kepada konflik bersenjata.
para pelajar ini haruslah mengharungi pelbagai cabaran untuk merealisasikan plan ini dengan memiliki sifat kepemimpinan yang tinggi serta mempunyai nilai-nilai murni. Seterusnya kita pergi kepada konsep kepelbagaian budaya. Kepelbagaian budaya ini adalah berkaitan dengan kepercayaan, pengakuan dan pengiktirafan terhadap keanekaragaman dan unsur kepelbagaian budaya dan etnik yang wujud yang mempengaruhi gaya hidup, pengalaman sosial dan identiti pribadi sesuatu bangsa. Penekanan konsep kepelbagaian budaya dalam PKE 21 ini adalah untuk memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi menghadapi cabaran yang akan ditempuhi. Selesai sahaja konsep kepelbagaian budaya, kita akan pergi kepada cabaran pembelajaran abad ke-21 dalam kepelbagaian budaya. Cabaran yang pertama ialah isu Islamofobia dan prasangka terhadap orang Islam dalam kalangan orang bukan Islam. Cabaran yang kedua ialah hubungan yang renggang antara murid Islam dan bukan Islam. Cabaran yang ketiga pula ialah budaya generasi abad ke-21 ini mengakses dan layari media baru yang semakin berkembang setiap masa. Cabaran yang keempat pula ialah cabaran dalam menghubungkan jurang persepsi dan ilmu antara guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Akhir sekali bagi topik ini adalah bagi bahagian harapan pembelajaran abad ke-21 dalam kepelbagaian budaya. Harapan yang pertama ialah pencapaian kedamaian dan kemakmuran serta hidup bersama. Yang kedua ini ialah sejajar dengan aspirasi murid untuk membina identiti nasional. Yang ketiga ini adalah supaya dapat memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat dan pelajar tidak kira dari pelbagai kaum. Seterusnya beralih kepada topik pembelajaran yang keenam, itu sekolah sebagai satu organisasi sosial. Sebelum itu saya ingin menyatakan definisi sekolah terlebih dahulu. Sekolah ini dapat ditarifkan sebagai tempat untuk belajar dan mengajar mengikut kamus dewan. Umum mengetahui bahawa sekolah ini merupakan tempat mendapatkan ilmu secara formal. Sekolah ini juga dianggap sebagai pusat menimba ilmu secara khusus kepada kanak-kanak bermula dari peringkat prasekolah itu tadika, sekolah rendah dan akhirnya peringkat sekolah menengah. Sekolah juga dilengkapi dengan pelbagai kemudahan dan mempunyai tenaga pengajar itu guru dalam mencapai ilmu kepada para pelajar. Bagi definisi organisasi pula, menurut Zainal Arifin dalam bukunya itu Perlakuan Organisasi, organisasi inilah satu kumpulan manusia yang bekerja secara bersama untuk mencapai satu matlamat umum. Manakala definisi sosial pula dapat ditafsirkan sebagai keadaan di mana proses berinteraksi secara langsung ataupun tidak langsung antara seorang individu dengan individu yang lain. Setelah itu, kita akan beralih kepada unsur-unsur yang perlu ada dalam sesebuah organisasi sosial. Unsur yang pertama ialah mempunyai tujuan yang sama. Sesebuah organisasi ini hendaklah ditubuhkan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Tujuan atau sasaran yang sama ini akan menjadi arah tuju perjalanan bagi sesebuah organisasi. Unsur yang kedua ialah memerlukan komunikasi yang berkesan. Perlulah berlaku interaksi antara guru serta guru lain. Interaksi antara guru dan murid juga hendaklah saling berlaku. Seterusnya dapat membentuk hubungan sosial di antara para kalangan guru serta para murid. Unsur yang ketiga ialah mempunyai hierarki pentadbiran. Hierarki pentadbiran ini merupakan satu struktur susunan jawatan atau kuasa ahli dalam sesebuah organisasi. Hierarki ini adalah tujuan hierarki ini adalah bertujuan untuk memastikan sistem pengurusan organisasi ini berjalan dengan lancar. Unsur yang keempat ialah mempunyai budaya dan persekitaran yang sendiri. Bagi aspek fizikal seperti prasarana yang mencukupi, persekitaran yang kondusif. Manakala bagi aspek sosial pula ialah interaksi antara para guru dan juga para pelajar. Contoh seperti aktiviti kurikulum ini mampu membagikan semangat kekitaan antara para pelajar dan juga para guru. Unsur yang kelima pula ialah mempunyai peraturan dan tata tertib. Peraturan ialah undang-undang yang mengatur perilaku ahli dan menjadi panduan bagi setiap organisasi. Bagi sesiapa yang melakukan kesalahan akan dikenakan hukuman yang setimpal.
Yang keenam pula ialah mempunyai koordinasi tugas. Setiap ahli dalam organisasi ini mempunyai peranan dan tugas mereka yang masing-masing dalam mencapai matlamat organisasi. Koordinasi tugas ini juga bertujuan untuk menentukan tanggungjawab bagi setiap pihak. Khususnya ialah dapat mengelakkan pertindahan kerja atau isu lepas tangan. Saya rasa itu sahaja pembincangan daripada pihak saya. Seterusnya saya menyerahkan pembincangan ini kepada saudari Nur Zulaika binti Muhammad Zapwan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Zulaika binti Muhammad Zapwan. Hari ini saya akan mengulang kaji topik-topik yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan saya sebelumnya. Saya akan mengulang kaji topik keciciran hinggalah ke topik pembincangan isu pendidikan di Malaysia. Pertama sekali saya akan mengulang kaji topik keciciran. Sebelum tu saya akan memberi definisi keciciran menurut laporan Murad 1972. Keciciran merujuk kepada murid yang berhenti sekolah sebelum tamat tempoh pengajiannya, sama ada di peringkat sekolah rendah atau sekolah menengah. Keciciran dapat dibahagikan kepada dua, iaitu keciciran terpaksa dan keciciran sengaja. Seterusnya kita lihat sejauh manakah isu keciciran di Malaysia. Yang pertama, keciciran murid sewaktu era pandemik COVID-19. Seramai 21,316 pelajar yang telah berhenti belajar dalam tempoh era pandemik COVID-19 ini. Kedua, kita lihat keciciran dalam kalangan orang asli. Mengikut perangkaan, terdapat lebih kurang 80% kanak-kanak orang asli yang tidak pernah menamatkan persekolahan di peringkat sekolah menengah. Seterusnya kita lihat keciciran akibat teknologi. Data kajian KPM menunjukkan bahawa seramai 1.85 juta murid yang tidak mempunyai alat peranti untuk meneruskan pembelajaran secara atas talian. Manakala dalam kalangan murid yang mempunyai alat peranti namun harus terpaksa berkongsi dengan ahli keluarga yang lain atau menggunakan alat peranti ibu bapa mereka. Seterusnya kita lihat inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mengatasi isu keciciran di Malaysia. Pertama sekali, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mewujudkan satu program sekolah modal khas kompetensif 9 atau juga dikenali sebagai K9 bagi menyediakan peluang dan akses pendidikan yang lebih terancang kepada orang asli. Seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menambah baik kemudahan asas kepada pelajar agar memberi keselesaan untuk para pelajar menerima ilmu. Akhir sekali, kita lihat kesan keciciran terhadap sistem pendidikan. Yang pertama, tidak dapat meningkatkan kualiti sumber daya manusia. Kedua, kegagalan untuk murid menguasai kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Ketiga, sistem pendidikan tidak dapat dimajukan. Dan yang terakhir ialah prestasi akademik terjejas. Seterusnya kita pergi ke topik pendidikan swasta. Pendidikan swasta merujuk kepada pendidikan yang disediakan kepada pelajar oleh institusi pendidikan swasta. Institusi pendidikan swasta adalah institusi bukan kerajaan dan dibiayai sepenuhnya oleh sektor swasta. Kategori pendidikan swasta dapat dibahagikan kepada dua, iaitu institusi pendidikan swasta IPS dan institusi pendidikan tinggi swasta IPTS. Faktor-faktor perkembangan mendadak pendidikan tinggi swasta di Malaysia adalah disebabkan oleh pendemokrasian pendidikan menengah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan sosial ke atas pendidikan tinggi. IPTA tidak dapat memenuhi peningkatan permintaan tersebut. Seterusnya, kekangan peruntukan kewangan kerajaan ke atas pendidikan tinggi. Di samping itu, kita lihat kekuatan IPTS. Yang pertama, IPTS mampu mengurangkan beban kerajaan. Kedua, mewujudkan peluang pendidikan lebih terbuka. Akhir sekali, menggalakkan penyelidikan dan pembangunan. Akhir sekali, kita lihat pula kelemahan IPTS. Terdapat 4 kelemahan IPTS. Yang pertama ialah kos tinggi, kedua ialah keutamaan bersifat komersial
Dan yang ketiga, staf kurang pengalaman. Dan yang terakhir adalah kuasa monopoli kerajaan berkurangan. Untuk ulang kaji topik etika profesional perguruan, saya akan memfokuskan kepada 4 tajuk, iaitu etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kedua ialah keetika perguruan, dan yang ketiga ialah isu-isu etika profesional perguruan, dan yang terakhir ialah tindakan tata tertib. Saya akan memberi ringkasan tentang etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Setiap guru perlulah mempunyai elemen amanah, benar, bijaksana, bersyukur, dedikasi, ikhlas dan penyayang. Seterusnya, untuk kod etika pengguruan, setiap guru itu perlu mempunyai 4, iaitu tanggungjawab terhadap pelajar atau murid, seperti contoh menjaga kebajikan dan keselamatan murid. Yang kedua ialah tanggungjawab terhadap ibu bapa. Sebagai contoh, menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Yang ketiga ialah tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Sebagai contoh, mengelakkan diri daripada penyebaran sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan murid dan masyarakat. Seterusnya, itu yang keempat ialah tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesional perguruan. Sebagai contoh, sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami, dan juga sentiasa mengawal diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesional perguruan. Terusnya kita lihat isu-isu etika profesional perguruan. Baru-baru ini kita dikabarkan dengan satu isu yang menggeparkan, iaitu guru tapar pelajar. JPM Kedah tunggu siasatan polis. Hal ini berlaku pada 19 Februari 2020. Yang terakhir, kita lihat tindakan tata tertib yang diambil kepada guru-guru yang melakukan kesalahan. Yang pertama ialah amaran, yang kedua ialah denda, ketiga buang kerja, yang keempat turunkan pangkat, yang kelima tangguh penggerakan gaji, yang keenam ialah luncuk hak emolumen. Untuk tajuk ini, saya hanya fokus kepada beberapa bahagian sahaja. Yang pertama, saya akan fokus adalah pembangunan sumber manusia. Pembangunan sumber manusia adalah satu cara perkembangan modal insan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, saya akan fokus pada ICT dan dasar pembangunan negara. Dalam rancangan Malaysia ke-8, usaha ke arah memperhebatkan lagi dasar pembangunan dan memajukan ICT diberikan keutamaan bagi mencapai matlamat berikut, iaitu menjadikan Malaysia sebagai pusat ICT dan multimedia. Seterusnya, kita lihat kepada halangan perancangan pendidikan di Malaysia. Terdapat 4 halangan perancangan pendidikan di Malaysia. Yang pertama ialah kos pendidikan yang tinggi menjadikan beban kepada sumber kewangan negara. Kedua ialah warisan dasar peluncuran penjajahan yang bersifat tidak adil. Yang ketiga ialah pengumpulan perangkaan statik yang tidak lengkap, dan yang terakhir ialah sikap masyarakat yang kurang positif terhadap pembaharuan dalam pendidikan. Seterusnya, kita lihat peranan ICT dalam bidang pendidikan. Yang pertama ialah mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar kepada pelajar. Yang kedua ialah membolehkan guru mengakses maklumat yang sukar dicari. Yang terakhir ialah meningkatkan daya kreativiti dan imajinasi guru dan para pelajar. Akhir sekali, terdapat 3 cabaran penggunaan ICT dalam pendidikan. Yang pertama ialah sikap negatif guru yang tidak boleh menerima pembaharuan dalam kaedah pembelajaran. Yang kedua ialah kekurangan kemahiran ICT, dan yang terakhir ialah sumber kewangan tidak mencukupi untuk membeli peralatan ICT. Saya akan ulang kaji topik isu pendidikan di Malaysia. Saya akan fokus kepada 2 isu, iaitu isu pengajaran dan pembelajaran atas talian PDPR, dan yang kedua ialah isu keruntuhan sasiah dan nilai murni dalam kalangan pelajar. Untuk isu yang pertama, saya akan ringkaskan isu yang berbangkit akibat PDPR. Yang pertama ialah pelajar berasa tertekan, dan yang kedua ialah pelajar berlaku keciciran pembelajaran, dan yang ketiga ialah pelajar mudah hilang fokus,
Dan bagaimana cara yang boleh diambil oleh guru untuk mengatasi masalah ini adalah menggunakan elemen kreativiti dan motivasi. Dan yang kedua ialah menghantar bahan pembelajaran ke rumah murid-murid. Untuk isu kedua iaitu isu keruntuhan sasiah dan nilai murni, saya akan memberi ringkasan tentang impak yang timbul akibat isu ini. Yang pertama ialah ia akan memberi imej yang buruk terhadap sistem penyampaian pendidikan dan institusi pendidikan. Yang kedua ialah menjadi halangan pembangunan modal insan yang berkualiti. Dan yang terakhir sekali ialah sistem pendidikan negara akan terjejas atau kurang berkesan. Sebagai seorang guru, apakah cara yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ini adalah guru boleh dijadikan sebagai role model atau contoh kepada para pelajar. Dan yang kedua ialah memberi pendidikan sasiah. Dan terakhir ialah guru perlu mewujudkan persekitaran dan budaya yang lebih positif. Bagi habis tinggal jerami, pakai dulu hingga bersih. Rupanya pembentangan kami sampai di sini. Cukup sekian.